Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Okey, satu lagi kisah malam ni sebelum kita tidur. Okey, stop. Jangan tanya soalan dah, stop. Soalan tak berhenti tak. Okey ya. Kisah ni berlaku pada 1996 ketika saya menjadi pegawai kadet di New Zealand. Seperti mana yang awak tahu semua bahawa saya dulu saya terpilih pergi mewakili tentera kita seorang diri. Saya pergi ke New Zealand untuk melanjutkan saya punya latihan pegawai kadet. Dekat sana selama 1 tahun 6 bulan. Kan? Jadi bila sampai kat sana bayanglah kita lah seorang-seorang askar Malaysia. Kan? Jadi nak berkawan pun dengan adalah pegawai daripada Brunei ada sikit, Singapura ada seorang, lepas tu Filipina ada seorang, dia macam-macam negara ada kat situ. Okey. Latihan kat sana tu memang tough. Kami dulu waktu hari pertama lapor masuk, lapor dekat sekolah kadet tu 63 orang. 63 orang tu terdiri daripada berbagai-bagai negara. Jadi waktu saya ni mewakili orang Malaysia lah. Saya seorang lah daripada Malaysia. Kan? Lepas tu daripada Brunei ada, daripada Singapura, Papua New Guinea, Fiji, Tonga, Vanuatu, Australia, New Zealand dah tentulah. Ramai kan? Filipin, macam-macam negara lah. Ada kan? Dekat situ. Jadi kita ni bila kita duduk seorang diri mewakili negara kita, kan? Kita nak jagalah maruah negara kita, betul tak? Kan? Jadi ada satu latihan. Saya masih ingat ke? Okey, sebelum tu saya cerita keadaan dulu. Okey, Wairu tu, Camp latihan Wairu tu, ketinggian dia adalah 880 meter daripada paras laut. Itu baru camp. Ketinggian dia camp ni 880 meter daripada paras laut. Jadi awan berada di bawah kami. Kan? Dan kawasan latihan kami tinggi. Kamu pernah tengok cerita Lord of the Ring, betul tak? Pernah tengok cerita Lord of the Ring, betul? Semua dah pernah tengok cerita Lord of the Ring. Keadaan muka bumi macam mana, itu New Zealand lah tu. Keadaan muka bumi dia macam tu lah. Di atas tu dia bukan ada pokok-pokok sangat pun, dia tak ada pokok, dia ada lalang. Lalang pun takat tinggi peha, tinggi lutut je. Lalang dia. Okey. Sejuk sebab sana. Waktu tu musim panas. Saya sampai musim panas. Tapi dia punya musim panas sebab duduk atas gunung, walaupun nama musim panas, suhu panas dia 10 darjah Celsius tu panas pada dia orang. Kita ni datang daripada Malaysia yang jenis suhu 32 darjah Celsius ni, tiba-tiba suhu waktu siang dia 10 darjah Celsius, menggigil kita. Waktu malam dia drop jadi 5 darjah Celsius, 6 darjah Celsius. Itu yang saya pernah cerita, kata askar Melayu dalam salji tu, kejadian waktu tu lah. Kan? Memang sejuk atas tu, dengan angin dia, dengan kuat angin di sana. Kuat. Jadi yang sejuk ni bukannya udara tu. Yang sejuk tu angin tu sejuk. Orang panggil wind chill. Chill sebab angin tu yang buatkan kita boleh sakit tu. Okey. Dekat sana dia punya latihan dia senang je. Kamu gagal katakanlah dalam ujian bertulis kan. Kamu gagal kali pertama, dia bagi amaran. Kamu gagal kali kedua, dia bagi amaran. Kamu gagal kali ketiga, gagal ujian bertulis je. Ujian gagal bertulis ke, kamu buat ada kesilapan. 3 kali je, kamu bye-bye. Keluar daripada sekolah. Terus dipecat, dibuang terus. Straight gila, dia tak kira kamu daripada negara mana ke apa, sebab dia jaga kualiti. Sebab itu, saya punya intake saya, 63 orang daripada berbagai negara masuk. Di penghujungnya, yang tamat hanya 21 orang. Maksud dia, 1/3 je yang lulus. Yang lain gagal. Dan saya bertuahlah lulus. Macam nak gila pun, susah dia lulus itu. Okey, kisah dia begini. Ada satu latihan. Nama dia latihan kompas marching. Mudah je latihan tu sebenarnya. Kompas, kita akan bergerak daripada sini, pergi ke sini,
ke satu tempat, daripada satu tempat pergi ke satu tempat, ke satu tempat, ke satu tempat. Tetapi masalahnya, kompas marching tu, dia lepas seorang-seorang. Bukannya satu kumpulan 5-6 orang berjalan sama-sama, tak ada. Kalau boleh berjalan ramai-ramai membawang tak apa juga. Ini dia lepas kamu seorang-seorang diri, kan? Daripada satu point ke satu point, tak tahu berapa jarak tu. Satu point to point. Paling kurang 5 kilometer. Dan dia akan bagi 10 checkpoint. Dan setiap checkpoint tak ada orang tunggu tau. Tak ada orang tunggu. Dia cuma bagi, okey, ini kawasan ini grid peta, grid reference yang kamu kena pergi. Ini, jadi kamu kena pergi sendirilah. Jalan kaki sendiri, bawa senjata, bawa pack kamu, bawa apa semua, seorang-seorang jalan. Dengan sejuk, dengan angin, keluar kena salji dengan salji. Seorang-seorang diri. Okey. Sampai kat situ, dia sediakan macam ada satu alah macam satu kayu tu. Dekat kayu tu ada klip. Dia klip. Ada klip. Jadi kita bawa kertas kita letak klip, itu je. Tak ada je jurulatih nak tunggu kat checkpoint, tak ada. Nak jadi cerita, latihan pertama saya dah lulus. Lepas tu, latihan yang kedua, sama juga, kami diberi masa daripada pagi sampai ke lewat petang untuk selesaikan 10 checkpoint setiap seorang. Jadi naiklah truck. Lepas tu sampai kat truck tu dia jatuhkan kita semua. Lepas tu dia suruh masing-masing kena pergi ke tempat masing-masing. Kamu takkan berjumpa kawannya sebab kamu akan bersilang-silang dengan kawan. Kamu takkan jumpa punya. Okay. Jadi checkpoint-checkpoint ni ada kat puncak gunung pun ada kat bawah lembah pun ada dekat tepi air pun ada, macam-macam. Macam-macam. Memang susah. Ya? Dan seorang-seorang diri, ingat. Daripada satu checkpoint ke satu checkpoint 5 km. Lepas tu checkpoint ni pergi sana 8 km. Lepas tu wow, memang jauh-jauh. Jadi saya pun berjalan. Ada satu checkpoint tu, saya dah lepas saya klip, saya makan. Saya berhenti, saya buka pack saya makan seorang-seorang. Cuba bayangkan keadaan dia sebiji macam cerita Lord of the Ring. Kan? Yang duduk kawasan terbuka yang sebesar-besar gunung ganang tu. Saya berada kat puncak-puncaknya tu. Itu kawasan New Zealand tu. Saya cukup kenal kawasannya tu. Jadi bila duduk kat atas tu, tengok bawah pun tebing tinggi bawah. Ya Allah, tinggi tebing bawah tu. Kan? Okay. Saya makan seorang-seorang. Sedang saya tengah makan tu, makan pun ration yang askar New Zealand bagilah. Saya terlanggar saya punya senjata tau. Saya buka senjata, angkat senjata saya letak tepi. Saya terlanggar. Senjata saya jatuh ke gaung. Senjata saya, senjata saya steyr tu jatuh ke gaung. Jatuh ke gaung, lepas tu saya tengok nampak ke semak-semak. Ya Allah, Tuhanku, ya Allah, Tuhanku. Saya menangis. Sebab saya tahu, saya seorang-seorang diri di tengah gunung. Yang tengah gunung, negara orang. Siapa nak tolong saya? Nak jerit apa? Mana ada kawan keliling? Tak ada. Saya menangis. Ya Allah, Tuhanku, macam mana nak buat? Kenapa Dato' saya menangis? Kerana kalau saya balik tanpa senjata, confirm saya kena buang daripada kolej. Confirm saya kena buang daripada kolej, confirm saya kena balik ke Malaysia. Buta, gagal macam tu je. Jadi masa-masa yang saya dah buang, pengorbanan saya sebelum ni semua, saya sia macam tu je. Sebab menghilangkan senjata adalah satu kesalahan yang besar. Kan? Jadi saya pun menangis, ya Allah, Tuanku, apalah aku nak buat benda ni, macam mana lah. Kan? Saya mula berzikir. Saya tak tahu nak buat apa. Bayanglah saya berumur 17 tahun. Budak-budak sekarang 17 tahun duk gila TikTok. Saya 17 tahun dah panjat gunung ganang dah. Kat negara orang. Dah pegang bendera Malaysia dah. Kan? Jadi saya betul-betul apa yang saya buat, saya berzikir, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Rahman, Ya Rahman. Saya macam-macam saya zikir. Adalah saya zikir. Lepas tu saya tadah tangan pada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku serahkan nasib diriku aku pada Engkau, ya Allah. Aku tak tahu apa nak aku buat ni. Meleleh berderai mata ni di atas gunung. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Macam mana nak buat ni? Kan? Kalau aku balik tanpa senjata aku ni, memang aku akan balik, aku akan memalukan negara Malaysia, aku akan malukan bangsa aku malukan agama kau. Aku malu pada mak ayah aku. Macam-macam. Saya doalah pada Allah. Lepas tu saya duduk termenung.
Saya duduk termenung, lemah saya duduk atas tu. Dengan tak lalu makan dah. Dengan badan letih, dengan badan sakit. Saya pun duduk, ya Allah Tuhanku. Betul-betul berserah lah. Waktu tu saya betul-betul berzikir. Apa zikir saya? Inni tawakkaltu ala Allah. La hawla la quwata illa billahil aliyyil azim. Inni tawakkaltu ala Allah. La hawla la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulang ayat tu. Kata, ya Allah, aku bertawakal pada engkau. Bertawakal. Sebab saya tahu. Dah lah. Yalah. Korang tahulah tekanan tu macam mana kan. Jadi, kamu boleh bayang tak? Di tengah-tengah gunung yang botak, yang macam kamu tengok tempat macam Lord of the Ring tu, dengan tak ada apa, dengan rumput, dengan lalang, yang ada kawasan gunung tinggi, dengan tebing tinggi-tinggi, dan saya berada di puncak tu, tiba-tiba datang seekor lalat. Ni saya pecahkan rahsia. Buat pengetahuan korang, saya sedang bercerita pada kamu ni, ustazah isteri saya berada kat depan saya ni. Dia sendiri tak pernah dengar kisah ni. Walaupun jelas kahwin dengan saya. Tapi alhamdulillah kita pakat-pakat dengar. Tiba-tiba datang seekor lalat. Mana datang lalat dekat dalam keadaan cuaca suhu 2 darjah Celsius atas gunung di New Zealand. Sorang-sorang saya kat atas sana. Lalat datang. Besar ni lalat tu. Saya masih ingat lagi. Lalat tu datang. Dia hinggap betul-betul dekat depan saya. Di depan saya. Saya pun tak tahu. Lalat? Lepas tu saya pun cakap, ni demi Allah, saya cerita pada kamu. Saya cakap pada lalat tu, wahai lalat, aku tak tahu kau boleh faham apa yang aku cakap ataupun tidak. Tapi aku tak tahu macam mana aku nak cari senjata aku yang hilang tu. Kalau kau ni dikirim oleh Allah, tolonglah aku, tunjukkanlah aku. Sebab aku tak berani nak turun bawah gaung yang tinggi ni. Aku tak tahu laluan dia. Kan? Jadi, nak jadi cerita ni. Ni, nak jadi cerita. Lalat tu terbang ke depan muka saya. Lepas tu dia mula terbang. Pergi ke tepi gaung tu. Saya pun ikut. Saya tak tahu, hati saya tiba-tiba tekad. Ikut je lah lalat ni. Saya tak tahu apa nak buat dah. Saya pun ikut. Lalat tu singgap dekat lalang tu. Lepas tu dia hinggap dekat lalang tu. Saya pun ikut. Ikut. Sebab tebing tinggi macam ni. Saya duduk atas macam ni. Ni. Saya duduk atas ni. Senjata saya tak tahu ada kat belah mana. Tersangkut kat belah mana, saya tak tahu. Tapi lalat tu, dia bawa saya pun ikut. Saya ikut je lalat tu. Demi Allah, wallahu ta'ala billah. Lalat tu, bawa saya sampai ke saya tepi tebing, pegang macam ni. Pegang akar macam ni, takut jatuh. Tapi lalat tu duk tunjuk. Lalu jalan. Demi Allah, wallahu ta'ala billah. Lalat tu singgah di senjata saya. Lalat tu singgah di senjata saya. Sampai dia singgah. Sampai dia hinggap dekat senjata saya. Saya terkejut. Allahu Akbar. Senjata saya. Saya ambil senjata saya peluk. Ya Allah Tuhanku. Alhamdulillah. Selamat aku. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya betul-betul. Lepas tu, saya pun panjat baliklah naik ke atas. Lalat tu datang balik depan saya. Depan mata saya, lalat tu raib. Bayangkan, tuan-tuan, puan-puan, umur saya baru umur 17 waktu tu. Nak masuk 18. Berseorang diri, duduk di negara orang. Menyerah diri, menyerah nasib. Kalau saya tidak dididik dengan betul oleh mak ayah daripada kecil, kalau saya tidak diajarkan keyakinan kita pada Tuhan daripada kecil, agak-agak saya berjaya tak hadapi, nak menghadapi macam tu. Mungkin saya menangis seorang-seorang, saya tak tahu buat apa. Kalau ibu bapa saya tak ajar saya macam mana bertawakal, konsep bertawakal pada Allah, konsep penyerahan dan percaya betul-betul pada Allah, agak-agak kamu takkan jumpa meja fitri sekarang ni. Meja fitri tak ada dah. Saya silap saya dah kena buang daripada tentera 1996 lagi. Okey. Inilah kisah yang berlaku. Jadi 2 kisah saya ceritakan malam ni. Saya harap benda ni, 2 kisah ni menjadi tauladan kepada kita. Okey? 2 kisah ni pun saya tak pernah cerita. Isteri saya tak pernah dengar kisah yang pasal lalat tu semua tu. Ni dia ada depan mata saya ni. Okey. Itu salah satunya. Dekat New Zealand tu saya pernah dengar orang azan.
Tapi bukan orang. Bukan orang. Saya pernah dengar orang azan. Di tengah-tengah pegunungan tu. Bayang, kawasan tu tak ada orang. Kawasan latihan Camp Wairu tu, kalau kita buka peta, dia punya jarak dia panjang kawasan latihan tu 80 km. Dia punya lebar kawasan latihan dia 40 km. Tu, sebesar tu kawasan latihan dia. Memang besar. Memang tak ada orang. Sebab tu kawasan latihan tu memang kawasan latihan orang gunakan segala jenis bahan letopan. Memang tak ada lah. Okay. Okey lah.